Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sara Nabila binti Ahmad Hizam dan nombor matrik saya adalah 5041203007. Saya merupakan pelajar Diploma in Health Information Management di KPJC Nilai. Video ini merupakan video untuk tugasan 2 bagi subjek Islam dan Masyarakat 2 dan kodnya MPU 2322. Dalam video ini, saya akan menjelaskan ajaran sesat yang wujud dalam agama Islam di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan pembentangan dengan pengenalan. Pengenalan. Sejak kebelakangan ini, kita dapat menyaksikan pelbagai ajaran sesat yang wujud dalam agama Islam di Malaysia. Ajaran sesat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia ataupun secara meluas kepada orang lain yang didapati bercanggah daripada kebenaran yang asal. Menurut penarifan bahagian akidah dalam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM, ajaran sesat adalah ajaran yang dibawa oleh orang Islam atau orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam. Namun, pada hakikatnya, ajaran tersebut itu berlawanan dan bertentangan dengan akidah Islamiah, Al-Quran dan Al-Sunnah, Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga mazhab yang muktabar. Seterusnya, terdapat beberapa faktor kewujudan ajaran sesat di Malaysia. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada 12 Disember 2021, beliau iaitu Datuk Ahmad Marzuq Syarif telah menyatakan bahawa terdapat 8 faktor kewujudan ajaran sesat di Malaysia. Perkara ini termasuk: pertama, taksub dan fanatik yang melampau terhadap guru atau ketua ajaran. Kedua, menyeleweng tafsiran al-hadis untuk kepentingan peribadi atau kumpulan. Ketiga, berpegang kepada pemikiran liberalisme dan pluralisme agama. Keempat, menolak disiplin ilmu dan bidang kuasa pihak berkuasa agama. Yang kelima, berpegang kepada akidah selain Ahli Sunnah wal Jamaah. Keenam, mengamalkan ajaran kerohanian atau tasawuf falsafah yang bercampur aduk dengan ajaran kebatinan. Ketujuh, berpegang kepada perkara khurafat dan tahyul. Dan yang terakhir iaitu ke-8, menganggap mimpi, ilham atau kasyaf sebagai sumber pegangan dan kepercayaan. Di samping itu, berdasarkan sumber yang saya perolehi, terdapat beberapa ciri ajaran sesat yang dapat dikenal pasti. Pertama sekali, mendewa-dewakan sesuatu selain Allah SWT seperti menyeru nama individu-individu yang meninggal dunia dalam doa atau jampi sebagaimana dilakukan oleh dukun atau bomoh yang mengamalkan ilmu hitam. Seterusnya, mendakwa boleh melakukan perkara-perkara pelik yang bersangkutan dengan perkara-perkara gaib seperti memanggil ruh orang mati, termasuk ruh para nabi, wali dan malaikat. Ketiga, menolak hadis mutawatir atau hadis secara umum seperti golongan anti hadis. Dan ciri yang terakhir adalah mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis seperti mempertikai, mengubah, memansuh atau membuat tafsiran menyeleweng terhadap Al-Quran dan hadis. Pernahkah anda mempersoalkan bagaimana ajaran sesat boleh diwujudkan dan disebarkan? Menurut sumber yang saya perolehi, terdapat cara ajaran sesat ini boleh diwujudkan dan disebarkan. Pada asasnya, ajaran sesat merupakan ajaran baru yang diketuai oleh seorang pengasas dan tindak tanduk, malahan bacaan yang diamalkan bertentangan dengan syariat Islam. Ajaran sesat ini tersebar dengan mempunyai nama dan cara tingkah laku yang tersendiri. Ajaran sesat adalah masalah yang mendapat tanggapan khusus dari kalangan orang-orang yang beragama, lebih-lebih lagi agama Islam, kerana hal itu menyangkut masalah iktikad terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan pesatnya teknologi moden, sebahagian ahli masyarakat cenderung mencari ketenteraman hati, nilai keaslian dan kemurnian. Oleh itu, wajarlah pada zaman ini ajaran sesat muncul bagai cendawan selepas hujan akibat kurang kefahaman terhadap penghayatan agama Islam. Selain itu, ada kesan-kesan negatif apabila mengamalkan ajaran sesat.
Terdapat 3 pihak yang akan terkesan apabila mengamalkan ajaran sesat ini, iaitu pertama, terhadap negara. Kesannya menjejaskan prestasi ekonomi negara dan boleh menggugat kestabilan politik dan ekonomi negara. Kedua, kesan terhadap masyarakat. Berlaku keganasan terhadap masyarakat, berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan dan menjejaskan perpaduan masyarakat kerana sikap mereka yang fanatik terhadap kumpulan. Dan yang terakhir, kesan terhadap individu. Kesan-kesan negatifnya adalah mengabaikan tanggungjawab dan kehidupan menjadi tidak stabil, akibat individu tersebut akan terjejas dan banyak masa akan terbuang dengan aktiviti yang tidak sihat serta bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh ajaran sesat yang terkenal di Malaysia. Yang pertama, Kerajaan Langit. Pada bulan Disember 1997, Kerajaan Langit diisytiharkan sesat oleh Jabatan Agama Islam Terengganu. Ayah Pin atau nama panjangnya Arifin Muhammad terkenal sebagai seorang pengamal ajaran sesat di Malaysia. Dia merupakan pengasas kepada Kerajaan Langit dan menyifatkan dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama. Ayah Pin turut mendakwa bahawa dia boleh menjelma semula sebagai Jesus, Buddha, Shiva dan Nabi Muhammad SAW. Pengikut Kerajaan Langit percaya dengan segala apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Ayah Pin sehingga memberi layanan seperti Raja Kayangan dan menyediakan segala kelengkapan kepada Ayah Pin walaupun dia hanya bersekolah sehingga darjah 2 dan mengalami buta huruf. Contoh ajaran sesat yang kedua ialah Taslim atau ajaran matahari. Ajaran matahari atau dikenali sebagai Taslim terkenal sebagai ajaran sesat yang paling lama wujud. Kewujudan ajaran ini bermula selepas Haji Muhammad Syafi'i berpindah kepada Kampung Seronok pada 1872 dan menggelarkan diri sebagai Taslim yang mengasaskan ajaran matahari. Menurut sumber yang saya dapati, pengikutnya tertarik dengan ajaran itu disebabkan amalannya yang tidak terlalu berat, seperti tidak perlu sembahyang kerana Allah berada dalam tubuh badan apabila mengucap. Contoh ajaran sesat lain seperti ajaran Hasan Anak Rimau dan juga ajaran Mila Abraham turut dikenali di Malaysia. Ada beberapa cara untuk mengatasi ajaran sesat di Malaysia. Pertama, meningkatkan kefahaman terhadap ajaran Islam. Kefahaman seseorang Muslim terhadap pegangan agamanya perlu diperteguh. Pengaruh ajaran sesat dapat ditangani dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal. Yang kedua, menyebarkan ajaran Islam yang benar kepada masyarakat. Ajaran Islam hendaklah sentiasa didedahkan kepada masyarakat, terutamanya yang beragama Islam, supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Terdapat pelbagai kaedah untuk menyebarkan ajaran Islam seperti menerusi ceramah, media cetak, seminar, elektronik dan forum. Cara yang terakhir adalah mengadakan dan menyertai program pemulihan akidah. Orang yang terlibat dengan ajaran sesat amat memerlukan kepada program pemulihan akidah. Di Malaysia, terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Uluyam di Selangor dan Pusat Pemulihan Akidah Jelebu di Negeri Sembilan. Kesimpulannya, ajaran sesat merupakan ajaran yang dibawa oleh orang Islam atau orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam. Ajaran tersebut itu berlawanan dan bertentangan dengan akidah Islamiah, Al-Quran dan Sunnah, Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga mazhab yang muktabar. Namun, ajaran sesat ini bukanlah suatu yang senang untuk diatasi atau ditangani. Ini disebabkan oleh manusia yang kurang kefahaman terhadap ajaran Islam dan mudah terpengaruh atas pegangan dan kepercayaan dalam ajaran sesat, seperti berpegang kepada perkara khurafat dan tahyul dan juga menganggap mimpi, ilham atau kasyaf sebagai sumber kepercayaan dan pegangan. Golongan sesat boleh terwujud disebabkan manusia yang mudah tunduk kepada hawa nafsu dan mempercayai ilmu daripada sumber yang tidak benar. Seterusnya,
Terdapat 3 pihak yang akan terkesan apabila mengamalkan ajaran sesat ini, iaitu kesan terhadap negara, terhadap masyarakat dan juga individu. Di Malaysia, ada beberapa ajaran sesat yang dapat dikenali pasti seperti ajaran kerajaan langit dan juga ajaran taslim. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa telah mengharamkan ajaran-ajaran tersebut di Malaysia dan dapat mengenal pasti cara-cara untuk mengatasi ajaran-ajaran sesat tersebut. Contohnya, menyebarkan ajaran Islam yang benar terhadap masyarakat dan mengadakan program pemulihan akidah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini.